Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Said. Jangan lupa like, share dan subscribe Mr. Cikgu Channel di YouTube. Okey adik-adik, cara kita nak buat kipas. Okey, kita perlukan 4 keping, tak kisahlah kertas putih, kertas warna, apa yang penting kertas A4. Okey, kita akan mulakan satu kertas A4 dulu. Okey. Langkah pertama, lipatkan kertas A4 ni kepada 2. Pastikan sama ya, hujung dengan hujung tu tajam. Okey. Okey. Di bahagian ni kita dapat 2 macam ni. Okey, kita ambil yang sekeping ni, lipat ke sini. Okey, kita balikkan dia. Lipat ke sini pula. Pastikan sama ya, hujung dengan hujung. Okey. Macam ni. Dan bila dah buka tu, adik-adik buka semula. Okey, kita lawan balik cara lipatan dia tu supaya dia boleh bengkok ke mana sahaja, ke mana arah. Okey. Tekan. Okey, yang bahagian ni dah ada line kan? Okey adik-adik, tekan balik supaya dia fleksibel. Okey. Bahagian ni pun lipat balik. Okey. Jadilah macam ni. Kalau nak macam ni pun boleh. Kita akan terbalikkan dengan dah rasa dah okey. Dia akan jadi macam ni nanti. Okey. Sama besar, sama panjang. Okey, sama lebar. Okey, kita akan lakukan untuk ke semua kertas A4. Okey adik-adik, kita dah siapkan 4 keping kipas kita ni. Kita mulakan dengan kipas yang pertama. Okey. Adik-adik, macam sini Mr. Said akan gunakan marker. Adik-adik boleh gunakan apa saja, pensel ataupun pen. Okey, buka dulu sebab kalau guna pen atau pensel boleh buat macam ni. Kalau Mr. gunakan marker ni, kena buka lah sebab takut dia meresap ke belakang. Okey, untuk langkah yang pertama yang atas ni, okey, kita akan tulis kipas KPS. Kipas KPS. Apa itu KPS? Kemahiran proses sains. Okey adik-adik, itu adalah tajuk kita. Okey, kemudian yang kedua Mr. Said akan tulis PM, iaitu pemboleh ubah manipulasi. Buat besar-besar macam ni, PM. Okey, apa itu PM? Okey, PM adalah, okey, saya tukar-tukar ya, pemboleh ubah manipulasi. Okey. Okey. Yang kedua, apa itu PM? Apa itu PM? Perkara yang diuji. Apa yang kita nak uji? Perkara yang diuji.
Okey. Yang ketiga, perkara atau benda yang diubah. Ubah ke, tukar ke, itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey. Lagi, apa lagi manipulasi yang kita boleh tahu? Okey. Perkara ataupun benda yang tidak tetap. Perkara atau benda yang tidak tetap. Okey. Yang kita ubah-ubah dia yang tak tetap. Okey, ini adalah pemboleh ubah manipulasi. Okey, yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ini adik-adik kena tahu apa itu PM. Okey, seterusnya adalah PB. PB, apa itu PB? Tulis besar-besar kat sini. PB. Apa itu PB? Okey, PB. Yang pertama dia. Okey, yang pertama ialah, apa maksud PB tu? Pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Adik-adik kena tahu. Sekejap lagi tanya apa itu PB, bergerak balas. Okey, macam mana kita nak kenal pemboleh ubah bergerak balas ni? Okey, hasil eksperimen, keputusan eksperimen. Lagi apa lagi yang kita bergerak balas ni? Uji kaji. Okey, lagi apa lagi? Aktiviti yang diperhatikan, yang kita nak perhatikan. Perhatikan, yang kita ukur di akhir eksperimen. Okey, itu adalah PB. Okey, adik-adik ingat kan? Hasil eksperimen, keputusan, uji kaji. Keputusan uji kaji lah. Aktiviti ni patutnya. Aktiviti. Apa yang kita perhatikan. Yang inilah. Apa yang kita ukur, itu adalah PB. Kita tengok pula apa itu. Satu lagi. Apa? PMA. Apa itu PMA? Ikut adik-adik lah. Kalau cikgu-cikgu adik saya gunakan apa kan? PMA. Mister gunakan PMA, iaitu pemboleh ubah malar. Apa yang malar tu? Okey, apakah? Okey, kita tulis dulu. Okey, pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Okey, malarkan, malar. Samalah. Okey. Yang kedua, apa yang malar tu? Kata kunci dia apa? Apa? Okey. Perkara ataupun atau benda. Benda tu sama, tetap, tidak berubah. Tidak berubah. Okey, ini adalah perkara-perkara yang adik kena tahu dalam pemboleh ubah malar. Benda tu sama, benda tu perkara tu tetap ataupun tidak berubah. Okey, siap untuk satu bahagian kipas kita. Okey adik-adik, kita teruskan dengan kipas kita yang kedua. Okey, apa pula Mr. Said nak buat kali ni? Okey, untuk yang pertama ni, kita nak tahu berkenaan dengan parameter. Apa itu parameter? Parameter. Parameter ni apa yang
kat depan tu apa yang kita nak tahu berkenaan dengan sesuatu pemboleh ubah ataupun objek. Okey, parameter kalau Mr. Syed sebut ni, adik-adik mesti akan terus tahu apa itu parameter. Okey, kat depan sesuatu pemboleh ubah tu, kisahlah pemboleh manipulasi, bergerak balas, pemalas, kita kena ada parameter. Contoh-contoh parameter, adik-adik tengok sini ya. Yang pertama adalah size. Okey, quantity, bilangan, jumlah, berat ataupun jisim, suhu, keadaan, panjang, ketinggian. Banyak adik-adik parameter ni ya. Sebab kita ada macam-macam jenis eksperimen ataupun aktiviti. Seterusnya, isi padu, kehadiran, kehadiran cahaya, kehadiran air. Seterusnya, jenis. Jenis apa? Jenis bongkah kayu. Okey, seterusnya warna. Ni apa yang Mr. Syed dapat detect lah. Tempat penyiasatan. Penyiasatan. Saya letak kat sini ya. Penyiasatan. Seterusnya luas. Luas tapak ke, macam tu. Bentuk. Bentuk objek. Seterusnya jarak. Ketebalan. Ini antara parameter yang Mr. Syed dapat kenal pasti. Ada banyak lagi dan ini untuk adik-adik perlu tahu ini saja untuk parameter. Okey adik-adik. Seterusnya untuk yang kedua, cara menjawab soalan pemboleh ubah atau maklumat yang dikumpulkan. Selalu soalan ditanya, okey, nyatakan pemboleh ubah malar, nyatakan pemboleh ubah manipulasi. Tapi sesetengah tu dia akan tanya, nyatakan maklumat yang dikumpulkan. Berikan dua maklumat yang dikumpulkan. Ingat adik-adik, maklumat yang dikumpulkan itu adalah pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah apa? Manipulasi. Itu maklumat yang kita kumpulkan. Manipulasi, bergerak, balas. Malar bukan maklumat yang dikumpulkan. Tetapi cara nak jawab soalan pemboleh ubah perlu ada apa adik-adik? Perlu ada parameter. Yang pertama sekali kena tulis parameter. Parameter ditambah dengan highlight sikit, tambah dengan apa? Objek atau PM atau PB atau PMA. Yang penting parameter tu kena ada, kayu ukur dia tu kena ada. Parameter tambah objek atau PM atau PB atau PMA. Sebagai contoh, jenis haiwan, saiz belon, kuantiti air. Yang depan tu kita panggil parameter dan di belakang tu objek, iaitu PM atau PB ataupun PMA. Okey adik-adik, seterusnya yang bahagian ini, tujuan. Ini berkait rapat dengan parameter dan pemboleh ubah. Macam mana ayat untuk membuat ataupun menjawab soalan tujuan? Sini Mr. Syed nak ajar, Mr. Syed pusing sikit ya. Okey, Mr. Syed akan buat ayat. Okey, yang pertama sekali yang kena ada untuk. Okey, untuk. Untuk. Yes, kita ada satu kali Mr. nak buat kat sini. Okey, kat sini adik-adik boleh pilih sama ada nak tulis
mengkaji atau menyiasat. Mengkaji ataupun menyiasat. Adik-adik boleh pilih nak guna mengkaji boleh, menyiasat pun boleh. Seterusnya, hubungan. Ini antara ayat wajib yang adik-adik kena ada. Hubungan antara. Antara apa? Antara kau dan aku? Bukan. Antara dan apa satu lagi? Titik. Okey. Hubungan antara PM dan PB untuk mengkaji hubungan antara PM, pembuluh ubah manipulasi, dan pembuluh ubah bergerak balas. Ini saja ayat yang adik kena ingat untuk menjawab soalan tujuan. Tapi yang penting adik kena tahu apa itu PM, apa itu PB. Jangan lupa PM dengan PB itu kena letak parameter. Okey adik-adik, seterusnya kita akan pergi ke corak dan pola. Sesetengah soalan digunakan corak, sesetengah soalan digunakan pola. So adik-adik kena ingat ya, sama ada corak ataupun pola. Ini untuk barisan yang keempat ni. Okey, corak kita ada dua jenis. Satu corak. Okey, satu corak. Apa itu satu corak? Dia jenis satu corak. Satu corak contohnya menaik atau meningkat. Okey. Menurun. Menurun ada satu ajalah kan. Menurun ataupun berkurang. Berkurang. Okey. Lagi satu. Okey, lagi satu. Dia sama rata ataupun seragam sekata. Seragam ataupun sekata. Ini bergantung kepada jadual, kepada graf. Okey, adik-adik kena ingat, ni satu corak. Adik boleh pilih sama nak gunakan menaik. Dan kalau selesa gunakan menaik, gunakan menaik. Kalau meningkat, boleh gunakan meningkat. Okey. Ataupun seragam, benda tu nampak graf sekata, jadual tu nampak nombor yang sama, kita gunakan seragam ataupun sekata. Satu lagi adik-adik, iaitu banyak corak. Macam mana tu banyak corak tu? Okey, kalau adik-adik dapat jadual ke, dapat graf ke, okey, adik-adik boleh lihat daripada situ. Okey, adik-adik boleh tengok sama ada adik-adik boleh tulis macam ni ya. Okey, dengan menggunakan koma ataupun dan. Contohnya satu jadual tu dia nampak, adik-adik boleh nampak nombor kat situ. Menurun, menaik. Okey, ini salah satu jawapan. Ataupun menaik, menurun. Lepas tu sekata. Berdasarkan jadual adik-adik ataupun soalan adik-adik, ini adalah corak ataupun pola. Satu corak ataupun satu pola, ataupun banyak corak ataupun banyak pola. Okey adik-adik, seterusnya kertas kita yang ketiga. Mr. akan tunjukkan macam mana cara nak menjawab soalan hubungan kesimpulan hipotesis. 3 sekali Mr. bagi kat sini. Okey, 3 perkara ni kita boleh jawab dengan satu kaedah yang sama, iaitu semakin. Okey, semakin ni apa adik-adik? Okey, sesetengah cikgu adik-adik akan gunakan jika, sesetengahnya akan gunakan semakin. Okay, kalau Mr. Said akan gunakan semakin. Mulakan ayat dengan perkataan semakin. Sekejap, ya, Mr. tulis atas sikit. Semakin. Kita gunakan semakin. Semakin kemudian diikuti dengan, saya gariskan kat sini ya, pola. Kena masukkan pola. Tengok berdasarkan
Aktiviti adik-adik ataupun eksperimen adik itu pola dia apa? Bertambah ke, bertambah, berkurang. Sebab macam ni ya, short form ya. Menaik ke, okey, menurun ke. Okey, ikut adik-adik punya aktiviti ataupun soalan. Semakin pola, okey, kat sini kita kena letakkan PM. Okey, adik-adik tahu tu apa itu PM kan? Semakin bertambah, semakin pola, PM. Okey, lepas tu adik-adik letakkan koma. Okey, tulis balik semakin dengan huruf kecil ya, sebab ini satu ayat. Okey, berbalik kepada pola kita. Sama tadi adik-adik kena tengok berdasarkan jadual. Bertambah ke, berkurang ke, menaik ke, sekata ke, menurun ke, berkurang ke. So adik-adik kena tengok dan diakhiri dengan PB. Okey, PB. Ini cara-cara adik nak menjawab soalan hubungan, kesimpulan ataupun hipotesis dengan menggunakan semakin, pola dia, dan diikuti dengan pemboleh ubah manipulasi PM, kemudian semakin, pola. Okey, macam tu sini pola. Letakkan. Kemudian dengan PB pemboleh ubah bergerak balas. Atau satu lagi, cara nak menjawab soalan hubungan, kesimpulan atau hipotesis ni menggunakan fakta sains. Ini adik-adik kena ingat dan faham konsep berdasarkan soalan. Okey adik-adik, seterusnya berkenaan dengan pemerhatian. Pemerhatian tu berdasarkan apa yang adik lihat menggunakan deria kita. 5 deria: hidu, bau, sentuhan, dengar dan rasa. Okey, tapi takkan nak rasa dalam soalan kan? Itu tak boleh, tapi apa yang adik nampak dan kita boleh kaitkan. Okey, apa yang boleh kaitkan? Perhatikan. Yang penting perkataan yang kena ni adalah alert, perhatikan. Adik-adik kena perhatikan menggunakan mata adik-adik. Apa yang perkara kita perlu perhatikan? Okey, mesti ada gambar, mesti ada jadual, mesti ada graf ataupun ayat. Benda-benda ni adik-adik kena alert. Adik-adik kena tengok satu per satu. Gambar, jadual, graf ataupun soalan yang diberikan. Nak buat apa adik-adik? Nak buat apa? Okey, adik-adik boleh buat ayat dengan menyatakan perbandingan. Adik-adik boleh. Ini contohnya ayam dalam sangkar A gemuk, ayam dalam sangkar B kurus. Itu pun boleh. Pokok dalam pasu A pendek ataupun rendah, pokok dalam pasu B tinggi. Itu adalah perbandingan yang adik-adik boleh buat. Nyata apa yang diperhatikan. Okey, tulis ayat macam tu. Apa yang adik nampak tulis. Yang penting kalau cantik, buatlah perbandingan berdasarkan gambar, berdasarkan graf, berdasarkan carta. Carta satu lagi boleh buat kat sini, carta. Sini carta. Okey. Semua-semua ni apa yang ada dalam soalan, apa-apa yang adik boleh nampak dalam soalan. Adik-adik menyatakan juga kuantiti yang ada. Kuantiti ataupun bilangan. Itu adalah pemerhatian yang adik nampak dalam soalan, dalam jadual. Itulah pemerhatian. Seterusnya adik-adik, inference. Apa itu inference? Inference adalah alasan atau sebab berlaku. Sebab berlaku sesuatu perkara. Okey. Cara nak tulis dia macam mana adik-adik? Kita mulakan dengan perkataan apa? Ini memang kena ada adalah inference berdasarkan pemerhatian. Contohnya dia kata berdasarkan pemerhatian di atas, nyatakan inference.
Nyatakan sebab. Inference tu kadang-kadang dia tulis inference, kadang-kadang dia tulis sebab, kadang-kadang dia tulis alasan. Itu adalah benda yang sama. So, adik-adik kena mulakan ayat adik-adik dengan menulis kerana. Kerana. Kerana apa? Kat sini adik-adik kena kuat sikit. Adik-adik kena tulis fakta sains. Fakta sains ataupun kaitan. Kenapa berlakunya benda itu? Okey. Kenapa ayam dalam sangkar A kecil, ayam dalam sangkar B besar? Kerana adik-adik boleh ingat berdasarkan eksperimen berdasarkan ni, ataupun tak ada, adik-adik boleh kata kerana ayam A kurang makan, ayam B terlebih makan. Itulah antara contoh-contohnya, dan penting berdasarkan soalan. Seterusnya adik-adik, ramal ataupun meramal. Okey, apa yang adik-adik perlu buat? Okey, adik-adik perlu jangka atau anggar. Anggar apa? Perlu anggarkan apa? Perlu anggarkan yang pertama, kalau ada melibatkan nombor. Okey, nombor, adik-adik kena kira lah. Okey, sebagai contoh, berdasarkan jadual, berapakah ramalan untuk tinggi pokok hari yang ke-7. Okey, ataupun berdasarkan gambar. Okey, adik-adik tengok perubahan dia. Okey, macam pokok. Macam pokok adik-adik kena buat, okey, dia bukan terus mati. Layu, seterusnya mati. Apa akan terjadi? Layu, kemudian mati. Lepas tu, kalau adik-adik disebut anggaran. Anggaran. Okey, macam tadilah anggaran. Dia menggunakan nombor ataupun kira ataupun gunakan nombor. Dan anggarkan juga, bertambah ataupun berkurang. Macam itulah. Bertambah atau berkurang. Okey adik-adik, yang terakhir, kertas yang keempat, kita akan tengok definisi secara operasi. Okey, yang ni adik betul-betul kena baca soalan, dan cara adik nak tulis, adik akan tulis macam ni ya. Okey, apakah definisi yang secara operasi yang diminta? Okey, adik akan tulis definisi, bukan tulis yang ni lah, berdasarkan soalan, definisi yang diminta. Okey, adik-adik kena tambah perkataan ialah. Tambah perkataan ialah. Okey, kemudian adik-adik tambah apa satu lagi? Okey, PB atau apa yang diperhatikan ataupun perkara diperhatikan. Okey. Adik-adik, kita dah siap 4 keping, betul tak? 4 keping. So sekarang ni Mr. nak ajar cara nak gabungkan. Okey, kita letakkan tepi dulu. Adik-adik kan perlukan gunting dan selotip. Kalau ada selotip yang besar, okey, lagi bagus. Ini Mr. punya kecil sikit, apa yang ada saja. Tapi yang penting mesti selotip yang jernih. Oh, mana nak buka ni? Okey, jumpa dah. Okey, selotip yang jernih ni kita buka dulu. Okey, adik-adik ambil dulu muka surat yang pertama ni, kipas KPS tu. Okey, kipas KPS, adik bentangkan macam tu, tindih dengan apa-apa. Okey, macam ni. Kemudian muka surat yang kedua, iaitu parameter. Okey, so gabungkan macam ni. Okey, pastikan hujung-hujung lah macam ni. Okey,
Sekejap. Dia nak kembang sebab dia bekas berlipat kan. Okey, dengan adik-adik kalau ni perlukan bantuan mak ayah, minta bantuan mak ayah ya. Okey. Lekatkan macam ni ya, biar lebih tak apa. Temukan dua bahagian macam ni. Okey, kemudian adik tekan. Okey, kemudian potong hujung. Potong hujung. Okey. Kemudian adik-adik alih ke belakang. Kita tekan dulu bagi kemas. Okey, kita buat pula bahagian belakang. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa, tapi untuk lebih kemas kita buat ya. Okey. Okey, letak macam tu. Tekan ya. Potong. Potong. Okey, ini fasa pertama dah siap. Okey, jadilah macam ni. Dah bersambung, tapi adik-adik perlahan-perlahan cuba lipat daripada atas ke bawah macam ni. Okey, tekan dia. Okey, tekan di pertembungan selotip tu dulu. Okey, itu yang penting. Jadi terbalikkan ke sini pula. Tekan juga bahagian ni. Okey. So dia akan menjadi macam ni nanti. Okey. Yes, like this. Okey, seterusnya kita sambung dengan muka surat yang bahagian hubungan pula ya adik-adik. Okey. Kita letak macam ni. Bagi sama. Okey, dah terbang dah pula. Okey. Dia letakkan pembarat macam tu lah supaya dia. Okey, ambil selotip. Kita terjarang sikit tapi tak apalah. Okey, gunting. Kaedah yang sama ya adik-adik untuk menggabungkan bahagian belakang bahagian ni. Okey. Tekan sikit. Okey. Tadi tekan ya bahagian ni, bahagian yang bersambung dengan selotip ni supaya dia mudah berlipat. Okey, maka apa akan jadi? What will happen? Okey. Kita lipat macam ni lah. Okey, keadaan dia macam tu. Okey, slowly tekan dia. Okey, dan kita letakkan yang terakhir. Okey, yang terakhir DSO. Okey, ada lebih ni tak apa adik-adik, tak ada masalah. Nanti kalau cikgu-cikgu adik-adik boleh nak letakkan tips sains apa-apa, adik-adik boleh tuliskan di bawah ni. Jangan buang. Rugi nanti. Kertas cantik, kertas bersih elok. Biarkan letak macam tu. Okey, langkah yang sama.